Subtopik seterusnya ialah pembentukan air kencing. Pembentukan air kencing melibatkan 3 proses, iaitu yang pertama proses ultraturasan, yang kedua proses penyerapan semula dan yang ketiga proses rembesan. Proses ultraturasan berlaku di kapsul Bowman. Seperti yang kita tahu, bermula di jantung, darah akan mengalir dalam tekanan yang tinggi. Darah seterusnya akan memasuki kapsul Bowman melalui arteriole efferent. Ketika dia masuk, darah ini mengalir dalam keadaan bertekanan hidrostatik yang tinggi kerana diameter arteriole efferent adalah lebih besar berbanding diameter arteriole efferent. Jadi perbezaan diameter inilah yang menghasilkan tekanan hidrostatik yang tinggi. Seterusnya berlakulah proses ultraturasan, iaitu darah terturas keluar dari kapilari glomerulus ke rongga kapsul Bowman. Bahan-bahan yang terturas keluar adalah bahan larut yang bersaiz kecil seperti air, glukosa, asid amino dan juga garam mineral urea. Manakala molekul-molekul yang mempunyai struktur yang besar iaitu sel darah merah, platelet, protein plasma akan terus mengalir melalui arteriole efferent untuk dibawa keluar daripada kapsul Bowman. Proses seterusnya ialah proses penyerapan semula. Penyerapan semula bermaksud hasil turasan diserap semula dari tubul ginjal ke dalam kapilari darah yang terletak di sekeliling nefron. Proses penyerapan semula berlaku di tubul belengkar proksimal, berlaku di liku Henle dan juga di tubul belengkar distal. Di tubul belengkar proksimal, semua glukosa dan asid amino secara meresap semula dari tubul ginjal ke dalam kapilari darah secara pengangkutan aktif. Manakala molekul air meresap dari tubul ginjal ke kapilari darah secara osmosis. Bagi ion natrium, ianya dipam secara aktif ke dalam kapilari darah dan kemudian ion klorida meresap secara pasif ke dalam kapilari darah. Jadi di sini sahaja 65% air daripada hasil turasan diserap semula dalam kapilari darah. Menuruni pula liku Henle, berlaku penyerapan semula air dari tubul ginjal ke kapilari darah secara proses osmosis. Di sini sebanyak 20% air diserap semula dalam kapilari darah. Selepas menuruni, kita menaiki pula liku Henle. Ketika menaiki liku Henle ini, berlakulah penyerapan semula bagi ion natrium yang diserap semula ke dalam kapilari darah secara pengangkutan aktif. Dan akhir sekali, penyerapan semula berlaku di tubul ginjal, yang mana penyerapan semula air dan juga penyerapan semula garam dari tubul ginjal ke kapilari darah adalah bergantung pada keperluan badan, iaitu ianya dipengaruhi oleh rembesan hormon ADH dan juga hormon aldosteron. Di sinilah berlaku mekanisme kawal atur garam di dalam ginjal. Proses terakhir dalam pembentukan air kencing adalah proses rembesan. Rembesan ialah proses rembesan keluar bahan buangan dari kapilari darah ke tubul renal atau tubul ginjal. Bahan-bahan buangan ini adalah bahan buangan yang tidak dituras pada awalnya di tubul renal. Proses rembesan ini berlaku di sepanjang tubul renal, iaitu di duktus pengumpul dan yang paling aktif berlaku di tubul belengkar distal. Proses rembesan ini adalah berlawanan dengan proses penyerapan semula, iaitu proses rembesan berlaku
dari kapilari darah meresap masuk ke dalam tumbul ginjal, manakala penyerapan semula dari tumbul ginjal menyerap ke kapilari darah. Antara bahan-bahan yang dirembeskan dari kapilari darah ke tumbul ginjal ialah urea, asid urik, amonia yang mana ianya meresap secara pengangkutan aktif. Manakala dadah, alkohol dan bahan toksik meresap dari kapilari darah ke tumbul ginjal secara resapan ringkas. Baki bendalil renal selepas proses penyerapan semula dan proses rembesan akan mengalir menuruni tumbul pengumpul. Okey, baki ini dikenali sebagai air kencing. Selepas meninggalkan duktus pengumpul, air kencing ini akan mengalir ke pundi kencing dan akhirnya ianya dikumuhkan keluar daripada badan. Topik seterusnya adalah mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan. Apa dia proses pengosmo kawal aturan? Pengosmo kawal aturan adalah proses kawal atur air dan garam dalam badan, yang mana ia melibatkan penghasilan air kencing yang dihasilkan oleh ginjal. Bagaimanakah proses pengosmo kawal aturan ini berlaku di dalam badan kita? Okey, untuk pengetahuan semua, proses pengosmo kawal aturan ini berlaku berdasarkan mekanisme suap balik negatif. Contohnya, dalam keadaan biasa, tekanan osmosis darah manusia adalah dalam julat yang normal. Tiba-tiba pada satu hari, kamu minum air yang terlalu banyak. Okey, apa terjadi? Ini akan menyebabkan tekanan osmosis darah menurun. Ianya menyebabkan osmoreseptor dalam hipotalamus kurang dirangsang. Okey, apabila osmoreseptor dalam hipotalamus kurang dirangsang, maka kuranglah hormon ADH dirembeskan. Mekanisme pembetulan yang berlaku oleh efektor ialah kepekatan ADH yang rendah akan menyebabkan dinding tumbul belengkar distal dan juga dinding duktus pengumpul menjadi kurang telap terhadap air. Oleh itu, kurang air diserap semula daripada bendalil renal ke dalam kapilari darah. Maka, air kencing yang terhasil adalah lebih cair dan lebih banyak. Ini menjadikan tekanan osmosis darah meningkat semula dan berubah ke aras yang normal. Okey, sebaliknya, bagaimana jika seseorang itu kurang minum air? Okey, apabila kurang air dalam badan, ianya akan dikesan oleh osmoreseptor. Osmoreseptor dalam hipotalamus akan dirangsang kerana ia menyebabkan tekanan osmosis darah adalah meningkat. Okey, seterusnya, keadaan ini menyebabkan lebih banyak hormon ADH dirembeskan. Mekanisme pembetulan oleh efektor yang berlaku adalah tumbul belengkar distal dan juga duktus pengumpul akan menjadi lebih telap terhadap air. Oleh itu, lebih banyak air diserap semula daripada bendalil renal ke dalam kapilari darah. Maka, air kencing yang terhasil adalah lebih pekat dan sedikit kuantitinya. Okey, akhirnya tekanan osmosis pun menurun ke tahap yang normal. Topik terakhir dalam bab ini adalah 13.3 iaitu isu kesihatan berkaitan dengan sistem urinari. Okey. Jadi, sesetengah individu akan mengalami kegagalan ginjal. Okay, kegagalan ginjal ni boleh disebabkan oleh penyakit seperti diabetes mellitus dan juga tekanan darah tinggi. Yang mana kedua-dua keadaan ini akan menyebabkan kerosakan struktur glomerulus. Selain itu, jangkitan bakteria dan juga kemalangan boleh menyebabkan kerosakan ginjal dan ataupun kegagalan fungsi ginjal. Akhir sekali, antara masalah yang sering dihadapi oleh individu adalah
pembentukan batu karang di dalam ginjal. Okey, pembentukan batu karang ni adalah ketulan-ketulan keras yang terdiri daripada asid urik, kalsium oksalat ataupun hablokalsium fosfat, yang mana pembentukan ini berlaku di dalam struktur ginjal.